Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid yang ada buku teks boleh buka muka surat 8. Okey, hari ini kita belajar kegiatan keintelektualan. Apa tu maksud intelektual? Intelektual ni maksudnya golongan cerdik pandai seperti guru. Okey. Dan kita tengok sekarang ni pendidikan. Okey, pada zaman tersebut murid-murid pendidikan dia lebih mentingkan pada sikap berakhlak mulia, sikap yang baik, budi pekerti yang baik, dan dia mengajar anak-anak mereka supaya dapat menyara kehidupan mereka lah. Macam seperti menangkap ikan. Okey, kita tengok kegiatan keintelektualan. Okay. Pendidikan ialah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat tempatan. Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang berhak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan berhemah tinggi. Pendidikan dalam masyarakat tempatan dapat dibagi kepada dua, pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Okey, pendidikan tidak formal ni kita warisi daripada keluarga lah, daripada nenek cakap kepada ibu dia, daripada ibu cakap kepada anaknya. Okey. Okey, turun temurun lah. Kalau pendidikan formal ni seperti sekolah, dia ada peraturan, dia ada pakaian seragagamnya, tak boleh bawa telefon bimbit di sekolah. Okey, itulah sebelum COVID. Nantilah sekarang ni kan belajar di rumah masing-masing. Okey, sebelum kedatangan kuasa barat, sistem pendidikan tidak formal dan pendidikan formal berkembang lama di negara kita. Ni kita belajar sistem pendidikan sebelum kedatangan barat di tanah Melayu, sebelum kedatangan British lah. Jadi tengok pendidikan tidak formal yang pertama. Okey, ini merupakan pendidikan awal atau asuhan daripada institusi keluarga. Kanak-kanak diajarkan kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan kraft tangan untuk menyara kehidupan dia. Okey. Nombor 3, mereka juga diajarkan ilmu agama, pekerti mulia dan cara berkawan dan menjaga maruah. Pendidikan tidak formal diberikan melalui patun, syair, peribahasa, pepatah, patang larang, cerita, berbentuk teladan dan pengajaran. Ni awak ada belajar Komsas. Okey. Kita tengok kat sini. Antara cerita rakyat yang diajarkan termasuk Sri Tanggang Anak Derhaka. Awak pernah dengar lah cerita Sri Tanggang ni. Dia tak mengaku itu ibu dia dan disumpah menjadi batu. Yang demi pengajarannya mendidik supaya anak tidak menderhaka kepada ibu bapa. Okay, cerita anjing dengan bayang-bayang ni pula memberikan nasihat kepada seseorang supaya tidak bersikap tamak. Anjing tu dia menggonggong tulang dan dia lihat kat sungai tu, kat sungai tempat air lah, dia nampak ada tulang lagi. Jadi dia terjun, dia nak tangkap tulang kat dalam tu. Padahal itu adalah bayang-bayang dia sendiri. Hai seri lemas kan. Okey, dia tengok pendidikan tidak formal disampaikan melalui pantun, syair, peribahasa. Sebab pada zaman tersebut murid-murid, kalau dia nak tegur seseorang, dia tak direct, berterus terang, dia secara berkiasan. Kias. Kerana apa? Kerana nak menjaga hati, perasaan seseorang tersebut. Okey. Okey, kita tengok sini. Penduduk Bumiputra di Sarawak dan Sabah menerima pendidikan tidak formal dan pendidikan formal. Matlamatnya membolehkan mereka berdikari apabila dewasa kelak. Okay. Di Sarawak, pendidikan tidak formal diperoleh melalui cerita lisan, iaitu daripada perbualan lah, kaitan turun-temurun suatu etnik. Etnik itu kaum. Misalnya cara berburu dan meramu hasil hutan. Meramu hasil hutan ni maksudnya dia ambil kita sambung yang tadi, meramu. Okey, apa maksud meramu? Okey, meramu maksudnya mencari bahan-bahan yang diperlukan untuk dijadikan sesuatu. Contohnya, nenek tu dia pergi ke hutan, dia cari akar-akar kayu untuk dijadikan ubat. Itu maksudnya meramulah. Okey.
Kita tengok pula di Sabah, pendidikan tidak formal dipelajari oleh kanak-kanak melalui keluarga atau masyarakat di tempat mereka tinggal. Mereka juga diajar kemahiran seperti bersawah, berternak, bertukang, berburu, memanjat, memancing dan menyumpit. Okay, seterusnya kita buka muka surat seterusnya 9, kita belajar pendidikan formal. Okey. Pendidikan formal. Pendidikan formal masyarakat Melayu adalah bercorak Islam dan menekankan ilmu keagamaan. Okey, pendidikan formal ni murid-murid dilaksanakan di istana, masjid dan surau. Selain itu diadakan di pendidikan pondok dan madrasah. Okey, di Sarawak pun sama. Kan? Dia juga dijalankan di masjid dan sekolah agama. Yang ni yang Ustazah gariskan ni. Okey. Okey, sekarang ni kita masuk muka surat yang seterusnya. Kita tengok faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Okey, kenapa kuasa barat nak datang ke negara kita? Kita tengok pengenalan. Pada tahun 1600, yang ni muka surat 10. Okey. Saya baca awak dengar. Pada tahun 1600, Syarikat Hindia Timur Inggeris ditubuhkan di England. Syarikat ini telah diberikan hak monopoli. Hak monopoli tu apa maksud monopoli? Monopoli tu maksudnya dia tiada saingan. Hanya dia seorang saja yang menguasai suatu benda tersebutlah. Okey. Dalam perdagangan rempah, dalam kontes saya ni cakap dia seorang je yang menguasai perdagangan rempah. Okey, tiada saingan. Okay. Di Kepulauan Melayu oleh Kerajaan British. Pada tahun 1602, Syarikat India Timur Belanda ditubuhkan. Syarikat ini diberi monopoli perdagangan di timur. Pada tahun 1664, Perancis menumbuhkan Syarikat India Timur Perancis. Okey. Jangan salah anggap kalau kita sebut Syarikat India tu dia dekat India. Nama dia memang diberi sedemikian. Okey. Untuk berdagang di Asia. Okey. Tengok perenggan yang nombor 2. Kestabilan dan kemakmuran negara kita menyebabkan kuasa-kuasa barat berminat untuk memiliki kekayaan tersebut. Penjajahan Eropah ke luar dunia melihatkan Portugis dan Sepanyol. Okey. Yang zaman kegemilangan pada abad 16 ni kuasa barat Portugis dan Sepanyol lah. Okey. Penjelajahan orang Portugis membawa mereka ke Asia. Mereka berjaya membina empayar, perdagangan dan kuasa penjajah pada abad ke-16. Bahkan pada abad ke-16, Sepanyol menjadi kuasa ulung di Eropah kerana memiliki kekayaan hasil daripada beberapa buah koloni. Koloni ni maksudnya tanah jajahan. Awak tulis je dalam buku teks awak. Koloni maksudnya tanah jajahan. Abad ke-16 merupakan zaman kegemilangan Portugis dan Sepanyol. Macam Ustazah kata tadi. Okay, abad ke-17 baru ada kuasa barat lain yang muncul, iaitu Belanda, British dan Perancis sebagai kuasa penjajah untuk merebut kekayaan dan tanah jajahan di seberang laut. Alam Melayu menjadi sasaran utama kedatangan orang Eropah. Matlamat mereka adalah mencari sumber rempah ratus. Okay, rempah ratus ni yang digunakan ibu awak lah dalam masakan, seperti buah cengkeh, buah pala. Okey. Okey, dia ada 3 abad. Dalam abad ke-16 ni awak kena ingat. Okey. Kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 ni mereka belum jajah lagi. Mereka menjalinkan hubungan perdagangan. Mereka berniaga lah dengan kita. Tiada lagi penjajahan. Okey. Okey, kedatangan kuasa barat pada abad ke-16 ada 4 awak tengok. Pertamanya barangan mewah, pusat pengumpulan barang, pelabuhan persinggahan dan agama Kristian, untuk menyebarkan agama Kristian. Okay, kita tengok poin yang pertama, kuasa-kuasa barat. Okay. Kuasa-kuasa barat pada ketika itu berminat untuk mendapatkan bahan seperti rempah ratus.
minyak wangi, emas, perak, batu permata, gading dan hasil hutan. Okey, tempat ni ada di alam Melayu. Orang Eropah pula mendapatkan barangan mewah dari China seperti teh, sutera, tembikar. Jadi murid-murid bila dia berdagang di alam Melayu, okey, dia akan belilah bahan tersebut dan orang Melayu dia akan ada pertukaran lah. Mereka nak barangan mewah daripada China, orang Eropah bawakan ada teh, sutera dan tembikar. Kita tengok pusat pengumpulan barang. Sebagai tukaran, negara China mahukan emas, perak, biji timah dan rempah ratus. Barang-barang ini boleh didapati di Kepulauan Melayu. Okey. Orang barat ni murid dia, kenapa dia nak rempah ratus? Sebab salah satu sebab di barat ada 4 musim. Musim sejuk. Bila makan rempah ratus ni bagus untuk badan dia, kasi memanaskan badan. Contoh yang kita makan lada hitam kan panas badan kita nanti. Okey. Ni penambahan dah murid. Okey, syarikat perdagangan tersebut memerlukan pusat pengumpulan bahan mentah tempatan yang terletak di tengah-tengah laluan dagangan di antara India dan China. Dalam Melayu lah. Tempat pelabuhan yang sesuai. Okey, kita tengok seterusnya pelabuhan persinggahan. Angin monsun barat daya dan angin monsun timur laut, awak ada pelajaran dalam subjek geografi, memainkan peranan penting bagi menentukan masa bagi setiap pelayaran. Okey, apabila berlakunya monsun murid-murid, air laut sedang bergelora. Jadi, para pedagang ni tidak selamat untuk berlayar sebab laut sedang bergelora. Kalau berlayar, kapal akan karam dan kehilangan nyawa. Okey, jadi untuk tunggu perairan angin monsun tu, dia perlu tempat pelabuhan yang sediakan tempat tinggal. Dah reda baru dia pergi berlayar. Okey. Kuasa barat memerlukan pelabuhan yang sesuai, macam saya cakap, sebagai tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun. Mereka memerlukan pelabuhan singgah di alam Melayu untuk memudahkan kapal pelabur mengisi bekalan air, makanan dan kemudahan membaki kapal sebelum berlayar ke Canton. Canton ni di China lah murid. Okey, air sekali menyebarkan agama Kristian. Okey. Agama merupakan faktor penting penjajahan kuasa barat ke negara kita. Matlamat penjajahan mereka adalah kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. 3 ni awak kena ingat. Kekayaan dia gold. Dalam bahasa Inggeris lah gold. Awak jangan translate. Terus gold tu emas kan. Okay, kekayaan bahasa Inggeris gold, keagamaan gospel, kemasyhuran glory. Yang ketiga ni kan, kekayaan sebab tanah Melayu dia ada apa? Emas, perak. Keagamaan of course lah nak menyebarkan agama Kristian. Kemasyhuran ni semakin banyak tanah jajahan, semakin mereka terkenal di kalangan kuasa-kuasa barat. Tapi pada abad ke-16 ni belum lagi lah, mereka belum lagi jajah sebab mereka menjadikan hubungan perdagangan. Okey, kita tengok. Okey, sampai sini saja.